Testing. Testing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما وأزلنا من الغفلة وألهقنا بالصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi. Allah izinkan kita menyambung lagi kuliah maghrib kita. Maghrib saja. Duha belum, subuh belum. Itu pun mengikut SOP yang agak ketat lah. Setengah-setengah masjid dilanggar juga SOP tu. Kalau ikut SOP dia, lepas sembahyang, lepas azan, terus sembahyang. Lepas sembahyang, dia tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, tuan dia. Alhamdulillah, Masjid An-Naim ni patuh syarak. Belum ada lagi qabliyah, belum ada lagi ba'diyah. Okey, kita mengaji dan duduk juga kena ikut penjarakan lah. Itu dekat tu, tak dulu tu. Oh, tapi anak dengan bapak tak apa. Nak kena duduk jauh-jauh sikit, tak apalah ya, kita taat pada ulul amri lah. So ada maslahah tertentu kita terpaksa buat macam tu, masyaqqah demi menjaga nyawa dalam usaha untuk menyekat atau memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita berjaya, negara kita berjaya melepaskan diri kita atau negara kita daripada rangkaian COVID-19 insya-Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sekali lagi kita ucap syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung lagi kuliah maghrib kita, walaupun agak berbeza sedikit sebagai permulaannya insya-Allah sampai, kalau tak silap saya, sampai 31 hari bulan Ogos. Kalau tak apa-apa, kita kembalilah semula seperti biasa insya-Allah. Dan yang keduanya, kita syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berjaya melepasi tarbiyah Ramadan walaupun dalam keadaan yang tidak pernah berlaku. Saya dekat 70 tahun usia saya, baru kali inilah terpaksa sembahyang tarawih di rumah sebulan suntuk. Tuan-tuan pun kena gitu jugalah. Mana-mana yang tak pernah jadi imam kena jadi imam lah untuk sebulan suntuk tu. Alhamdulillah, ini satu hikmah yang besar lah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat melaksanakan tarawih walaupun di rumah, walaupun jadi imam dengan keluarga, tapi dapat menyempurnakan sebanyak 20 rakaat lah. Yang tamam mengikut pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Tapi sekurang-kurang dapat tarawih itu bila dapat 8 rakaat. Biasanya itu yang diambil, dapat 8 rakaat berhentilah, tak ada. Tapi mana-mana yang terus 20 rakaat itu ucap tahniah, syabas. Mudah-mudahan diredha oleh Allah Subhanahu wa taala, anda dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu daripada tarbiyah Ramadan pada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah supaya kita memperbanyakkan sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ini, satu peringatan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada habisnya Ramadan itu dengan satu ungkapan, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Hendaklah kamu jadi hamba-hamba Allah yang sentiasa menyembah Allah,
Dan jangan sekali-kali kamu jadi hamba yang menyembah Ramadan. Macam mana maksud menyembah Ramadan? Masya Allah, di bulan Ramadan, di pulun habis segala amal yang disyariatkan di dalam itu. Tiba-tiba habis Ramadan, habis, dah tak buat lagi dah. Itu hamba-hamba yang menyembah Ramadan. Jangan kita sekali-kali menjadi hamba Allah yang menyembah Ramadan. Teruskanlah amal-amal saleh yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan itu, ya, khususnya tarbiyah Ramadan untuk memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dilatih dalam bulan Ramadan supaya memperbanyakkan sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujada, kamu akan melihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka ni banyak rukuk dan sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas daripada Ramadan itu, hendaklah kita terus beramal dengan perintah itu, supaya kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang banyak sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagai pembuka tirai kita pada malam ini, kita muhasabah diri kita sedikit. Adakah kita dapat mengekalkan banyak sujudnya selepas daripada habis Ramadan ini? Kalau masih dapat mengekalkan banyak sujud kita pada Allah, alhamdulillah, tabarakallah, kita telah berjaya, ya, mengambil tarbiyah Ramadan itu untuk dibawa selepas daripada habis Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita patuh apa yang telah ditarbiyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, pastilah kita akan jadi hamba Allah yang banyak sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita bilang apa yang ditarbiyahkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat dalam keadaan yang biasa, bukan luar biasa, dalam keadaan biasa, simple, insya-Allah, daripada bangun tidur kita di akhir malam tadi sampai kita tidur semula nanti, kita dapat lebih 100 kali sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terkejut, tuan-tuan, apabila saya kata lebih daripada 100 kali sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada 50 kali rukuknya pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu rukuk 2 kali sujudnya. Cuba kita imbau semula selepas daripada kita bangun di akhir malam tadi, sekurang-kurangnya kita buat tahajud 2 rakaat. Lepas itu kita tunggu masuk waktu subuh, kita pergi ke masjid. Kadang-kadang sebelum masuk waktu subuh kita dah pergi masjid dah, sembahyang tahiyat 2 rakaat. Lepas itu kita tunggu azan. Lepas azan kita sembahyang lagi 2 rakaat sunat subuh. Lepas itu kita sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Kemudian mana-mana yang terus meneruskan zikirnya di masjid sampailah waktu syuruk. Lepas daripada itu kita tunggu sekejap untuk sembahyang sunat duha 2 rakaat. Kemudian kita balik. Mana-mana yang balik itu lepas daripada masuk waktu duha, kita sembahyang duha 2 rakaat. Kemudian cukup yang simple sampai kat situ juga di awal pagi. Tahajud 2 rakaat, tahiyat 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat, fardu subuh 2 rakaat, duha 2 rakaat. Kemudian kita tunggu sampai waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, kita datang ke masjid semula dah. Awal sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Lepas daripada itu kita tunggu azan. Lepas azan kita sembahyang qabliyah zuhur. Berapa rakaat? Mini rakaat qabliyah zuhur. Biasa 2, ustaz. Tak mau biasa-biasa ni, luar biasa sebab kita dah tua. Entah esok entah lusa, qalu inna lillah. Kita ambil peluang, ruang yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadisnya. Siapa yang istiqamah qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat sampai dia mati, haram jasadnya dibakar oleh api neraka Allah. Jadi kita rebut peluang ini, tuan-tuan. 4 rakaat. Nak buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam boleh. Nak buat 4 rakaat itu 1 takbir 1 salam 1 tahiyat pun boleh. Lepas tu kita sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Lepas tu kita sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Balik.
biasalah kan. Kemudian asar kita datang lagi, buat lagi tahiyat masjid 2 rakaat sampai azan. Sebelum fardu asar kita sembahyang sunat asar juga 4 rakaat. Sebab kita dah belajar dalam kita tak baca Matla'ul Badrin ya. Dalam kitab Matla'ul Badrin menyatakan bahawa qabliyah ataupun sembahyang sunat sebelum asar ni 4 rakaat, tapi boleh sekurang-kurangnya buat 2. Jadi kita dah sampai ke peringkat jangan mengambil sekurang-kurang lah. Kita ambil yang full mark, ambil yang 4 rakaat. Sunat asar. Lepas itu kita sembahyang fardu asar 4 rakaat. Kemudian kita balik. Maghrib, lewat datang ustaz, tak dapat dah sembahyang tahiyat masjid. Tak apa, kita dapat 3 kali dah sembahyang sunat tahiyat masjid. Waktu maghrib kita terlewat. Ada beberapa orang memang tak dapat sembahyang sunat tahiyat masjid lah tadi, sebab sampai dah lewat. Kemudian azan, lepas azan ulul amri belum benarkan lagi kita sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Tuan-tuan, kalau kita sempat masih ada waktu dalam waktunya, contohnya waktu isyak nanti tuan-tuan, qabliyah kita tak dapat nak buat, ba'diyah pun tak ada buat, kita terus balik. Bila sampai rumah kita boleh buat qabliyah dan ba'diyah, walaupun kita dah sembahyang fardu asar dah, dah sembahyang fardu isyak dah ya, tuan-tuan. Kita balik, kita buat qabliyah dan kita buat ba'diyah. Semua sembahyang macam tu. Kalau kita tertinggal qabliyah, kita boleh buat qabliyah itu selepas daripada kita sembahyang fardu. Contohnya macam zuhur, terlewat datang, tak sempat nak qabliyah, tak apa, kita terus saja sembahyang fardu zuhur. Dah siap nanti kita sembahyang 8 rakaat. Sahaja aku sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Syaratnya satu saja, masih di dalam waktu. Kalau masih dalam waktu, qabliyah yang kita luput sebelum sembahyang tadi boleh kita buat walaupun sudah sembahyang fardu. Syaratnya masih di dalam waktu. Tuan-tuan, insya-Allah maghrib ni tak adalah buat itu, dan ba'diyah maghrib pun tak ada buat. Tetapi kalau kita tak dalam keadaan biasa, kita buat qabliyah, kita buat ba'diyah. Lepas tu isyak kita buat qabliyah, kita buat ba'diyah. Lepas itu sebelum tidur kita sembahyang sunat witir 3 rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, sebelum kamu tidur kamu witirlah dulu 3 rakaat. Dan cadangan ini akan dilontarkan oleh Rasulullah pada sahabat-sahabat yang sudah berusia 60-an, 70-an, yang dah tua lah. Yang muda-muda ni janganlah sembahyang witir sebelum tidur. Tidur dulu, lepas tu bangun baru. Tapi kalau nak buat juga tak apa. Tapi seafdalnya yang tua-tua ni tidur, witir dulu 3 rakaat, lepas tu tidur. Baik, kalau kita dapat memenuhi tu tuan-tuan, daripada apa yang disebut selepas daripada kita bangun tadi, sampailah kita tidur semula dengan siap sudah witir 3 rakaat, kita akan dapat 54 kali rukuknya pada Allah Subhanahu wa taala. 54 darab 2, 108 kali sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Benda tu tak, rasanya memang tak berat lah tuan-tuan, kalau sudah bermula lah. Tapi kalau belum bermula, rasa ya Allah beratnya, banyaknya. Jangan kata banyaknya, jangan kata beratnya. Kalau rasa berat juga kena baca doa lah. Allahumma paksa, Allahumma paksa, Allahumma paksa. Itu doanya. Paksa diri untuk buat macam tu dalam masa sebulan. Masuk bulan yang kedua, tukarlah. Allahumma biasa, Allahumma biasa. Masuk bulan yang ketiga, tukar lagi. Allahumma selesa, Allahumma selesa. Jadi selesa dah, mematuhi apa yang ditarbiahkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan sampai kepada kita. Daripada tidur, bangun tidur sampai tidur semula, kita sudah sujud pada Allah lebih daripada 100 kali.
Bagi wanita yang tidak ada peluang sembahyang sunat tahiyat masjid, sebab dia tak pergi masjid, dia sembahyang di rumah, nak sembahyang sunat tahiyat rumah tak ada, macam mana nak buat? Tak cukup lah sembahyang sujudnya 100. Oh, no problem, ganti sembahyang tu sunat tahiyat masjid itu dengan sembahyang sunat wuduk. Lepas daripada wuduk, sembahyanglah sunat wuduk 2 rakaat. Sebab sembahyang sunat wuduk juga tidak kurang hebatnya, ya. Ada sahabat yang dijamin oleh Rasulullah, mendengar sahabat ni letakkan selipar dia di dalam syurga. Bilal bin Rabah berada dalam syurga, suara kasut Bilal bin Rabah itu di dalam syurga didengar oleh Rasulullah. Apa kehebatan Bilal bin Rabah ialah setiap kali dia wuduk, dia akan sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Tuan-tuan, kalau kita boleh, tahiyat pun tahiyat, sembahyang sunat wuduk pun buat kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, tak boleh buat dua-dua sekali, jangan tinggal dua-dua, ambil salah satu. Wallahu alam. Itulah antara tarbiyah, tuan-tuan, tarbiyah Ramadan, supaya kita jadi tarahum rukaan sujadah. Kita akan dilihat sebagai orang yang banyak rukuk dan sujudnya pada Allah. Sambungan ayat itu di hujung tu, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bila kita sudah jadi hamba Allah yang banyak sujudnya pada Allah, maka akan terpancarlah daripada wajah kita tanda-tanda hamba Allah yang soleh, kesan daripada banyak sujudnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan daripada tanda yang soleh itu sangat kita perlukan, tuan-tuan. Bila dah mati, ada kesan sebagai tanda orang yang soleh. Mati senyum, ada yang bau wangi, ya, macam-macam keadaan. Ada yang peluh, walaupun dah 10 jam meninggal, tapi peluh masih juga basah, membasahi wajahnya. Itu semua tanda-tanda hamba Allah yang soleh, dapat mati dalam keadaan istimewa begitu. Kesan daripada banyak sujudnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah antara tarbiyah Ramadan yang kita nak kata, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Hendaklah kamu jadi hamba-hamba yang menyembah Allah, jangan kamu jadi hamba-hamba yang menyembah Ramadan. Wallahu alam. Baik, terakhir kita baca kitab kita pada 16 hari bulan 3. Bulan 4 kita cuti, bulan 5 cuti, bulan 6 cuti. Lama cuti, 3 bulan cuti. Macam cuti budak-budak universiti pula, 3 bulan cuti. InsyaAllah lepas ni tak ada cuti lagi lah, ya. Setiap kali majlis pengajian kita datang, sebab kita dah lama cuti, 3 bulan dah cuti. Okay. Muka surat berapa, 279, edisi Jawi. Kita akan masuk tajuk yang baru, tajuk kecil yang baru, keutamaan doa dan adabnya. Keutamaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan adab-adab berdoa. Angkatlah tangan, tuan-tuan, jangan malas angkat tangan bila berdoa. Angkat tangan pun kena betul-betul lah angkat tangan. Jangan main angkat udahlah. Angkat tangan letak atas lutut. Amin, amin. Malas ni angkat tangan pun malas, macam mana? Ada yang letak tangan letak atas mulut. Amin. Tak ada mulut pula. Ada dalam kitab Wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa jumi'a bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdoa, dia akan kumpulkan 2 tapak tangan. Dia angkat, dia akan kumpulkan 2 tapak tangan kanan dan kiri. Dia tidak akan buka macam ni. Dia wa jumi'a, dikumpulkan baina yadayhi wa wada'a amama sadri atau amama wajhi. Kemudian bila dah letak macam tu, letakkan setentang dengan dada atau setentang dengan muka, antara dada dengan muka. Kalau atas lutut tak luluh lah angkat tangan, baik tak usah angkat tangan, ngambilkan berai. Letak antara dada. Kemudian wa asyara bisababihi ila wa asyara bisababatihi al-yumna ila sama'.
diisyaratkan sedikit dengan jari penunjuk kanan ke langit. Macam inilah tuan, yang lain semua langkuk, yang ini satu tegak pula ke langit. Wa nazara ilaih, dan memandang tapak tangan. Ini nampak macam kita buat tasyahud, kemudian kita pandang tapak tangan. Ini masa kenduri ni pun bahaya juga. Bukan pandang tapak tangan, dia pandang lauk. Mana lauk yang besar, udang melalau. Jangan macam tu. Ini kata nak kata cara atau adab mengangkat tangan. Wa jumi'a baina yadai wa wada'a amama sadri aw wajhi wa asyara bi sababatihi al-yumna ila sama wa nazara ilaih. Ada empat step. Kumpulkan dua tapak tangan, letak antara dada dengan muka, isyarat dengan jari penunjuknya yang ketiga ke langit, kemudian memandang tapak tangan, kemudian berdoalah atau menyebut amin. Itu dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan kritikal sangat, seperti dalam peperangan, Nabi akan angkat tangan tinggi ke langit dan membuka luas, sampai letak di atas kepala. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Tuhan, Ya Tuhan. Itu dalam keadaan yang sangat kritikal. Dalam keadaan biasa macam itu tangannya tadi. Ada dua kaedah mengangkat tangan. Tapi bila kita tengok dalam masyarakat kita, banyak pula cara mengangkat tangan. Tak tahu pula jawab kat mana. Pandai sendiri ya. Janganlah pandai sendiri, kena juga ikut pesan ulama macam mana nak angkat tangan. Okey, muqaddimah. Wa qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif, dirahmati Allah mudah-mudahan. Adapun doa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya. Doa perintah Allah pada kita. Itu sebab siapa yang tak nak doa pada Allah, itu dianggap sebagai seorang yang sombong, tak nak doa pada Allah. InsyaAllah. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya, iaitu berdoa kepadanya, sesuai dengan firman Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 55 dan 56. Mafhumnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri, dengan suara yang perlahan-lahan. Kalau kita doa sendirilah, tapi kalau jadi imam janganlah perlahan, makmum tak dengar. Apa yang nak minta kahwin lagi ke apa kata. Kalau jadi imam kenalah kuat supaya dapat didengar oleh makmum dan diaminkan oleh makmum. Tapi kalau baca doa sendiri, tadarruan wa khufyah, dengan suara perlahan, jangan memekik-mekik kita sendiri sekadar didengar oleh telinga sendiri. Kalau mengikut tafsir Ibn Abbas, merendah diri dengan suara perlahan-lahan ini dia ada dua. Pertama dengan suara, dan yang kedua dengan hati. Dengan hati saja. Dua-dua pilihlah. Dua-dua boleh. Suara tak dengar tapi hati sentiasa berdoa mohon pada Allah. Allah dengar walaupun kita guna bahasa qalb, bahasa hati, bukan bahasa perkataan. Boleh didengar oleh Allah doa daripada lintasan hati kita. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tiada suka kepada orang yang melanggar batas. Kalau kita melihat tafsir pimpinan Ar-Rahman, maksud melanggar batas ini ialah doa yang melampaui batas. Maksud doa yang melampaui batas itu ialah doa kepada, menunjukkan doa itu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ini boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta pada syaitan dan sebagainya lah. Ada dekat-dekat jiran kampung saya tu, ada seorang hamba Allah, dia nak kaya, berhajat nak kaya. Dia doa pada Allah puluh-puluh tahun tak kaya. Jemu aku Ustaz. Habis tu macam mana lepas tu? Aku doa minta dengan syaitan. Seminggu aku doa minta dengan syaitan, dapat aku kaya. Tapi musnah semua kekayaan itu, tuan-tuan ya. Na'udzubillah. Tapi sekarang alhamdulillah dah balik semula lah ke panggal jalan. Ini maksud kata, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu minta sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita minta tolong dengan orang tu tak boleh ke? Oh, itu lain, itu ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu bertolong bantu, itu tak apa. Minta duit sikit, itu tak apalah kan. Ini minta pertolongan yang besar-besar ni, ya Allah, ya syaitan yang seru nama syaitan. Oh, syaitan pun datang bawa 4 nombor ekor, kau beli ni, kena beli, betul-betul kena. Na'udzubillah. Ataupun maksud daripada doa yang melanggar batas ialah memohon doa pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa hukum kita mendoakan sahabat kita supaya binasa? Apa hukum? Hukumnya haram, tuan-tuan. Musuh macam mana pun jangan sampai doa supaya musuh kita sesama iman, sesama kawan, kecuali kalau orang kafir. Jangan doakan kebinasaan kepada dia. Itu termasuk doa yang melampaui batas. Ada kadang-kadang macam-macam terkeluar daripada mulut ni, tuan-tuan ya, kebinasaan kepada orang lain. Itu tergolong daripada doa yang melampaui batas. Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak suka kepada orang-orang yang melanggar batas. Janganlah kamu membuat bencana di muka bumi sesudah diadakan perbaikan. Allah menciptakan semua makhluk di atas muka bumi ini, semuanya perfect, sempurna, tuan-tuan. Jangan dirosakkan kesempurnaan ciptaan Allah itu ya. Apa juga semua makhluknya adalah sempurna. Jangan buat kerosakan. Tetapi kita buat juga kerosakan, merujuk kepada ayat yang lain. Tidaklah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan kecuali berpunca daripada tangan-tangan manusia juga. Itu satu dosa besar, buat satu kerosakan setelah dicipta sesuatu itu dengan ciptaan yang baik. Dan bermohonlah kepada Tuhan kamu dengan perasaan takut dan penuh harap. Ini pun bila kita berdoa, kita kena perasaan takut dan penuh harap. Harap Allah dengar doa kita, harap Allah makbulkan doa kita. Sesungguhnya rahmat Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Rahmat Allah itu hampir, maksud hampir itu kena tercurah kepada orang yang sentiasa berbuat kebajikan. Dia beriman pada Allah, selepas itu dia berbuat kebajikan. Antara buat kebajikan yang paling utama dalam konteks ayat ini ialah sentiasa berusaha memperbaiki amal. Ini dia sebesar-besar kebajikan untuk diri sendiri yang perlu dilakukan oleh hamba-hamba Allah, memperbaiki amal. Terutamanya sekali dalam persoalan solat, hendaklah sentiasa ada memperbaiki amal, iaitu solat kita daripada semasa ke semasa. Jangan solat kita hari ini berpandukan kepada ilmu yang kita belajar 40-50 tahun yang lalu. Itulah dia modal yang kita guna hari-hari sampai kita ketua. Jangan sampai macam itu. Kita hendaklah sentiasa memperbaiki amalan solat kita itu. Jika sekiranya terkesan oleh kita satu amalan itu yang tak betul, kemudian kita betulkan sahaja.
Yang tak betul itu pun akan diberi pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kes ya, sahabat kita dekat juga dengan masjid kita, dalam persoalan solat ni tiba-tiba dia menyebut, "Ya ustaz, bagaimana sembahyang saya ustaz? Sebab bila saya sembahyang saya tidak menyebut ta'arud dalam niat." Dia cuma menyebut, "Aku sembahyang, kalau dia sembahyang zuhur, aku sembahyang zuhur kerana Allah Ta'ala, aku sembahyang maghrib kerana Allah Ta'ala." Satu rukun di situ dia tinggal, rukun pada niat. Dia tidak menyebut ta'arud. Qasad dia ada, ta'arudnya tak ada, ta'ayun ada. Confirm lah tak sah sembahyangnya, sebab tak cukup syarat. Ta'arud tak, tidak menyebut fardunya. Aku sembahyang fardu zuhur, fardu itu tidak ada sebut. Sahnya sembahyang itu sebagai sembahyang sunat, bukan sah sebagai sembahyang fardu. Masa dia bertanya tu umurnya dekat-dekat 60 tahun. Kalau dikira umur dia 15 tahun dia sembahyang, saya pun 60 tahun, ada 45 tahun, itulah niatnya. Menangis, "Ya Allah, macam mana ustaz sembahyang? Nak kena qada ke ustaz sembahyang saya? Sebab niat tak betul." Ini jawapannya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun alal muhsinin. Bahawasanya rahmat Allah itu hampir, maksud hampir itu tercurah kepada orang yang mahu memperbaiki amalan. Kakak jangan menangis ya. Kakak cuma betulkan sahaja ta'arud itu. Sahaja aku solat fardu zuhur, masukkan fardu. Habis yang lain macam mana yang sebelumnya, itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kakak sekarang ini dalam proses memperbaiki amal. Kecuali kalau kakak tak sembahyang 60 sampai 60 tahun tu kena qada lah. Ini kakak dah patuh sembahyang dah, mana-mana yang tertinggal kakak dah qada dah. Dah qada dah. Saya besok kakak ni maknanya perempuan dah yang bertanya. Saya pun seorang perempuan. Ulama kata yang silap-silap itu pun kalau kita betulkan sebelum kita mati, dia akan dapat pahala juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun alal muhsinin. Bahwasanya rahmat Allah itu sangat hampir pada orang yang muhsin, yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, yang sentiasa memperbaiki amalan dia. Ini ayat pertama yang kita baca, dalil kepada perintah kita berdoa dan adab berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-A'raf ayat 180. Artinya, bagi Tuhan nama-nama yang baik. Tis'a wa tis'ain, ada 99 nama Allah yang baik-baik ini. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada 99. Tetapi Nabi ada pernah menyebut dalam satu hadisnya 99 nama Allah, al-asmaul husna. Fad'uhu biha, maka bermohonlah, berdoalah kepadanya dengan mana-mana nama Allah yang 99 ini. Maknanya asmaul husna ni walaupun kita bawa dia sebagai zikir, tapi dia boleh jadikan doa. Zikir pun zikir, doa pun doa. Ini tidak berapa banyak lah ya tentang petunjuk yang tentang doa asmaul husna ini, kecuali kita merujuk kepada ulama-ulama lah, ulama-ulama Islam. Antaranya itu seperti yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah tentang Asmaul Husna ini. Dia kata lebih kurang macam ni, barang siapa yang mahu harta yang banyak, siapa yang mahu dapatkan harta yang banyak lagi barakah, banyak dan barakah, kemudian jadi orang yang berwibawa, hebatlah, jadi orang hebat, kemudian disayangi oleh manusia sejagat, dapat harta yang banyak, berwibawa, hebat, dan dikasihi, disayangi oleh manusia sejagat, manusia ramai, maka berzikirlah dengan menyebut ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali
tiap-tiap hari, tak kira siangnya atau malamnya. Sama ada nak baca terus direct 1000 kali ataupun sikit-sikit, asalkan tiap-tiap sehari semalam itu dapat 1000 kali. Amalkan. Ini sebenarnya yang telah diamalkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Antara zikirnya ialah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu maknanya wahai yang maha hidup, Hayyu maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang menyempurna atau mengurus segala urusan manusia. Manusia sebagai pengurus kehidupan, tapi dalam dia mengurus itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja manusia, bahkan seluruh makhluk ini diurus oleh Allah. Ya Hayyu, yang maha hidup. Ya Qayyum, yang maha mengurus segala urusan makhluk ini. Kita boleh zikirlah tuan-tuan ya. Kalau nak nak harta yang banyak, lagi barakah, kemudian nak berwibawa, nak jadi orang yang hebat dan disayangi, dikasihi, orang tak ada musuh lah, orang ni sentiasa tercurah hati manusia sayang pada dia. Berzikirlah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ada satu riwayat merujuk kepada kisah bagaimanakah seorang abid yang mampu memindahkan istana Balqis, pindah beratus-ratus kilometer, duduk di sebelah istana Raja Nabi Sulaiman. Yang dibaca untuk memindahkan istana Balqis itu ialah Ya Zal Jalali wal Ikram, satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tuan-tuan ada tak beramal dengan zikir ini, dengan doa ini? Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, 1000 kali tiap-tiap hari. Tapi jangan pindahkan bank pula ke sebelah lain. Tapi itulah dia kehebatan Al-Asmaul Husna ini tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Kemudian kata ulama, dalam Asmaul Husna itu ada 7 nama yang kalau disebut 100 kali sebelah pagi dan 100 kali sebelah petang, maka kamu, orang yang menyebutlah, akan menjadi seorang lelaki rajulun qawi, akan menjadi seorang lelaki yang qawi, yang kuat. Kuat ni maknanya dengan maksud yang meliputi lah tuan-tuan ya. Tak pernah lembik dotnya termasuk juga. Itu dia. Rajulun qawi ni, nak kata rajulun qawi, alat sulitnya tu tak pernah lembik lah. Macam tu. Dia bukan badannya saja kuat, tapi alat sulitnya tak pernah. Oh, minta maaf saya sebut macam itu tuan-tuan ya. Ini dapatkan rahsia daripada sebahagian Al-Asmaul Husna. Ini saya adalah didatangi oleh sahabat-sahabat saya yang rasanya lebih muda pada saya, tapi mengadu, ya Allah, ya Ustaz, tolong aku Ustaz, macam mana dot. Kesian jugalah tuan-tuan ya. Dia tidak qawi, benda tu dah tak qawi lagi. Ada pula dengar sahabat wanita lah, dia baru kahwin, bila ditanya sahabatnya, macam mana kak keadaan, nampak macam hidup tapi mati. Faham tak? Ini bukan rajulun qawi, dia bukan qawi lagi, walaupun dia nampak hebat sihat, tapi benda tu mati. Itu bukan rajulun qawi. Rahsianya ada dalam Al-Asmaul Husna, ada 7 kalimah. Tuan-tuan nak ke? Kalau tak nak, tak apalah. Kalau nak, boleh saya tolong baca kan. Tak apalah, saya tolong baca. Dan tengoklah rezeki. Kalau ada rezeki, tuan-tuan ingatlah. Kalau tak ada rezeki, tak ingatlah. Subhanallah. Ada 7. Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Qayyum, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Mutakabbir, Ya Mu'in.
Dapat ingat? Kalau ingat excellent dah tuan-tuan. Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Qayyum, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Mutakabbir, Ya Mu'in. Itu 7 kalimah. Bacalah 100 kali sebelah pagi, 100 kali sebelah petang. InsyaAllah kalau istiqamah membaca itu, tuan-tuan akan sampai pada tahap rajulun qawi, lelaki yang kuat, hebatlah macam tu. Mendung cukuplah katakan. Itu tak pernah disebut, saya sebutlah juga kan, kalau ada manfaat. Ada lagi, ini pun saya suka benda ni kan. Nak jadi kaya, tadi dapat harta banyak, ni nak jadi kaya pun ada rahsianya dalam Al-Asmaul Husna. Okey, berzikir dengan 4 Asmaul Husna 1000 kali tiap-tiap pagi dan petang. 1000 kali tiap-tiap pagi dan petang. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fatah, Ya Razaq. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fatah, Ya Razaq. Ya Ghani tu wahai yang maha kaya. Ya Mughni wahai yang memberi kaya. Ya Fatah wahai yang membuka. Ya Razaq wahai yang memberi rezeki. Itu nama-nama Al-Asmaul Husna. Baca 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Banyak lagi dah tuan-tuan ya. Kalau kita rujuk pada pesan-pesan daripada ulama-ulama, banyak lagi lah. Itu dia Al-Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Al-Mu'min ayat 60. Mafhumnya, dan Tuhan kamu telah berfirman, wa qal rabbukum, telah berfirman Tuhan kamu, ud'uni, mohonlah kamu kepada aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak memberi ruang dan peluang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa je masalah yang di depan ni, dia akan jumpa dengan Nabi, minta doa pada Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan aku begini ya Rasulullah. Doa Rasulullah mustajab. Zaid bin Sab, masya-Allah, subhanallah. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Ada beberapa orang lah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut dulu tapi nama lupa, tuan-tuan, tak apalah, kita tinggalkan. Tapi mafhumnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makbul, mustajab. Habis bagi umatnya yang telah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana tak ada peluang nak jumpa dengan Nabi, macam mana kita nak mustajab doa? Maka timbullah ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu, mohonlah kamu kepada Tuhan kamu, mohonlah kamu kepada aku, nescaya aku akan perkenankan permohonan kamu. Doa mustajab, Allah akan mustajabkan doa orang yang mohon kepada dia. Maknanya walaupun kita tak ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah masih juga bagi ruang dan peluang untuk kita mustajab doa. Terutama kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa waktu yang Allah sediakan mustajab doa. Antaranya ialah
tiap-tiap kali lepas sembahyang waktu itu mustajab doa. Jangan lepaskan peluang berdoa lepas sembahyang waktu, walaupun sikit berdoalah. Kemudian antaranya lagi antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu juga waktu, ada satu mustajab waktu. Fad'ullah bainal azan wal iqamah. Rasulullah menyebut pada sahabat, hendaklah kamu bermohon atau berdoa di antara azan dan iqamah. Waktunya sedikit, itu bukan doa lepas azan, tuan-tuan. Itu memang disuruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas daripada itu, hendaklah jangan tinggalkan berdoa lagi antara azan dan iqamah ini. Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang harus kami doa dalam waktu yang singkat, yang sedikit itu ya Rasulullah? Fad'ullahul afwa wal afiyah, wad'ullahul afwa wal afiyah, in tu'tiyanil afwa wal afiyah qad aflahta, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, apakah yang kami harus doa dalam waktu yang singkat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mintalah, mohonlah pada Allah dua perkara. Jangan banyak-banyak, tak sempat sebab waktunya sikit sangat. Mohon dua perkara. Pertama, as'alullahul afwa, mohon pada Allah afwa. Yang kedua, afiyah. Afwa, kesejahteraan. Afwa, kemaafan. Afwa itu keampunan dan kemaafan. Afiyah itu kesejahteraan. Mohon keampunan dan mohon kesejahteraan pada Allah Subhanahu wa taala. In tu'tiyakallahu al-'afwa wal 'afiyah, jika Allah memperkenankan permohonan kamu itu dengan afwa wal afiyah itu, qad aflahta, maka jadilah kamu orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Tuan-tuan, sikitnya modalnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Itu antara tempat mustajab doa. Kemudian bagi orang yang puasa, utamanya sebelum berbuka, mustajab doa. Malam Jumaat, mustajab doa. Malam nisfu Sa'ban, mustajab doa. Malam hari raya, sama ada hari raya puasa atau hari raya korban, mustajab doa. Itu dia, ambillah peluang berdoa pada tempat-tempat yang mustajab doa sesuai dengan perintah Allah ini. Mohonlah kamu kepada aku akan mustajabkan doa kamu, terutama di waktu-waktu yang mustajab ini. Okay. Habis firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dia, yakni Tuhan itu hidup, al hayyu itu hidup, yang maha hidup, tiada Tuhan melainkan dia. Sebab itu sembahlah dia dalam keadaan tulus ikhlas, beragama kepada dia semata-mata. Segala puji-pujian untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini membawa maksud hendaklah berdoa itu dengan penuh ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selepas daripada berdoa itu, pujilah Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu hadis yang lain, Nabi pernah merujuk kepada 3 ayat akhir surah As-Saffat. Tuan-tuan buka tengok surah As-Saffat, 3 ayat akhir itu berbunyi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merujuk pada ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar istimewa, gembira kepada para sahabat.
Dia kata jika kamu mahu segala amalan kamu itu dapat pahala yang penuh di hari akhirat besok, segala amalan kita itu diberi pahala yang penuh oleh Allah di akhirat besok, maka tutuplah doa kamu dengan 3 ayat akhir surah As-Saffat ini, iaitu menyebut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa-siapa yang doa tapi tidak ditutup doa ini dengan 3 ayat itu, tak sempurna doanya, tuan-tuan. Nak kena tutup lah ya. Tutuplah. Paksalah kita tutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebab itu antara adab menutup doa itu dengan puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan alhamdulillah itu pula dalam satu hadisnya sebesar-besar doa pada Allah, sebesar-besar doa ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian tetapi merupakan doa yang besar dengan menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas habis makan minum sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Siap buat kerja alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan nampak orang telanjang alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, itu lain dah pula. Nauzubillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Doa itu sebahagian daripada ibadah, ya. Jangan tinggalkan ibadah ini. Doa itu adalah ibadah. Sabdanya lagi, ad-du'a silahul mu'min wa ibaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu ialah senjata bagi orang yang mukmin, asas bina bagi agama, asas bina bagi agama. Imaduddin, asas bina ni apa? Tiang bagi agama. Orang yang tak nak doa ni seumpama dia tak ada tiang pada agama dia. Macam mana bangunan tu kalau tak ada tiang, tuan-tuan? Kena angin sepoi-sepoi runtuh lah sebab tak ada tiangnya, tak ada asasnya. Jadi asas orang beragama ni ialah doa, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mula-mula tu doa silahul mukmin, senjata bagi orang-orang mukmin. Tuan-tuan, senjata bagi orang mukmin ni doa. Khususnya kalau dia dizalimi oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam, dia boleh gunakan senjata doa ini, iaitu doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah, tuan-tuan ya. Lepaskanlah senjata itu kepada musuh-musuh Islam, pastilah mereka itu akan binasa. Sebab itu adalah senjata yang paling ampuh yang Allah anugerah kepada Nabi dan kepada orang Islam, doa. Okey. Wa nurus samawati wal ard. Dan doa itu juga cahaya petala langit dan bumi. Doa itu merupakan cahaya pada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Masya-Allah. Doa itu yang dipohonkan secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan bisik-bisikan hati, dia seumpama cahaya terus menerjah 7 lapis langit dan bumi sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang terang benderang. Doa itu cahaya itu. Doa itu cahaya yang menerangi langit dan bumi sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ikut SOP, apabila habis waktu berhenti. Saya break lah, dengan break emergency ni terus berhenti. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang insyaAllah. Segala kesilapan-kesilapan mohon istighfar pada Allah dan mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita bersama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.